Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan utama, masyarakat tempatan khususnya di Miri diseru agar membudayakan amalan kehidupan yang sihat bagi membina kesejahteraan fizikal dan mental. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu kesedaran tentang kesihatan perlu ditingkatkan dalam kalangan penduduk Miri. Menurut beliau, penganjuran program Miri Wellness, Health and Fitness 2024 Expo khususnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang gaya hidup yang sihat serta kepentingan menjaga kesihatan agar dapat mewujudkan komuniti yang sentiasa cergas dan aktif selain memupuk serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. I'm very happy that in Miri, I think for the first time, we have Miri Wellness, Health and Fitness Expo, and giving our people here in Miri more information and more knowledge about healthy living, about staying well, and about keeping fit. I think that's important. I think a lot of us actually lack knowledge of how you stay fit and how you keep fit. Yeah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian program Miri Wellness, Health and Fitness 2024 Expo pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut menyeru masyarakat Miri agar memanfaatkan kemudahan taman rekreasi yang telah disediakan sekaligus memupuk minat membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti setempat. Laporan seterusnya, peruntukan projek kecil bandar MRP disalur dengan tujuan membantu untuk membangunkan sesuatu kawasan. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayan memberitahu konstitusi KAKUS khususnya adalah luas dan dana MRP diagihkan mengikut keperluan seperti membaik pulih jalan raya serta membantu penduduk yang sedang membina rumah panjang baharu. Jelasnya bantuan ini juga untuk membolehkan persatuan menjalankan pelbagai aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada ahli masing-masing. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek MRP bagi kawasan KAKUS baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun KAKUS itu menegaskan semua pihak terutamanya ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK harus memastikan agar peruntukan yang disalur tidak disalahgunakan. Beliau menambah pihak Jabatan Daerah harus memantau lantikan JKKK untuk memastikan 3 jawatan utama iaitu pengerusi, bendahari dan setiausaha tidak dilantik dari kalangan ahli keluarga terdekat. Menurutnya, ini adalah untuk memastikan urusan kewangan diurus dengan sebaiknya. Dalam pada itu, Datuk Seri John Siki telah menyerahkan cek MRP berjumlah RM267,000 kepada 12 penerima terdiri daripada Persatuan JKKK Rumah Panjang dan Kampung, Biro Wanita, Kelab dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Sementara itu, Kerajaan Sarawak bakal membina laluan khas basikal sepanjang 26 km dari Jalan Sultan Tengah sehingga ke Pusat Peranginan Damai Santubong. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, laluan dengan lebar seluas 3 meter tersebut merangkumi 2 laluan untuk pergi dan balik di mana ia akan dibina bersebelahan dengan laluan jalan kaki. Katanya, kemudahan ini akan memastikan keselamatan penunggang basikal serta pejalan kaki ketika melakukan aktiviti masing-masing. Projek yang terkini yang akan dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Sarawak di kawasan Bandaraya Kuching Utara ialah jalan projek menaik taraf Jalan Sultan Tengah. Bermula daripada bulatan Yayasan Sarawak sehingga ke Pusat Peranginan Damai. Jadi saya baru diberi talimat minggu lepas oleh pihak JKR, pihak ECDC bahawa laluan itu akan menjadi laluan pertama yang akan menjadikan laluan khas basikal daripada sepanjang 26 km. Jadi saya dah maklumkan kepada mereka supaya laluan ini apabila pada masa akan datang akan disambung dengan jalan-jalan yang lain di seluruh kawasan Bandaraya Kuching Utara. Jadi ini untuk memastikan bahawa penunggang basikal dan pada masa yang sama pejalan kaki berada dalam keadaan selamat apabila menggunakan jalan-jalan tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Kuching Car Free Morning KCFM di Tugu Pahlawan Kuching pada pagi Ahad. Program itu bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat dan membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengurangkan bilangan kenderaan di jalan selain menggalakkan orang ramai menggunakan basikal, pengangkutan awam maupun berjalan kaki.
Manakala sebanyak 80,800 kilogram barangan kita semula telah berjaya digumpul dalam tempoh 6 bulan menerusi pertandingan kita semula peringkat sekolah Zon Sibu dan Sarike 2023. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Minti berkata, program yang bermula pada 1 Julai hingga 30 Disember 2023 itu telah disertai 32 sekolah menengah dan rendah membabitkan 16,671 pelajar. Menurutnya, daripada jumlah itu, 22 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah adalah di bawah bidang kuasa Majlis Pembandaran Sibu, MPS, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, MDLBS, Majlis Daerah Sarike, MDS, serta Majlis Daerah Maradong dan Julau, MDMJ. So I would say what we are doing today by organizing, by promoting recycling electronic devices, recycling our human, some of the waste, household waste, I think this we are moving towards the right directions. So for 2023 campaign in Zon Sibu and Sarike, we'll introduce additional special awards for the highest accumulation of e-waste, in addition to the existing 2 special awards for the most accumulated aluminium and plastic. This goal, of course, is to motivate schools to recycle e-waste as well. By looking at the achievement of the total collection today, I believe the continuation of this program is very much needed, so that we continue to encourage more schools, I would say all schools, to participate, and also encourage all the local authority in Sarawak to participate in the coming year. The more schools participate, the more impact we can bring to Zon, Sibu and Sarike in reducing waste. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan itu berucap demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian hadiah program pertandingan kita semula peringkat sekolah Zon Sibu dan Sarike 2023 di Sibu baru-baru ini. Dalam majlis itu, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tong Hua tampil johan bagi kategori sekolah menengah. Naib johan menjadi milik SMK Methodist, manakala SMK Tiong Hin tempat ketiga, SMK Chung Hua tempat keempat dan SMK Bandar Sibu di tempat kelima. Bagi kategori sekolah rendah pula, johan dirangkul oleh Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Mintak. Naib johan dimenangi SJKC Chung Hien, sementara SJKC Hang Kuong di tempat ketiga, SJKC Dung Sang tempat keempat dan SJKC Nang Kiang tempat kelima. Johan bawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000, naib johan menerima RM800, tempat ketiga RM600, manakala tempat keempat dan kelima masing-masing menerima RM300. Paparan berikutnya, sebanyak 500 beg sekolah dan peralatan alat tulis hasil sumbangan Yayasan Pekema Sarawak telah diagih kepada penerima-penerima dari 3 sekolah di bawah zon pendidikan Dun Katibas. Adun Katibas Lidam Ahsan berkata, program tanggungjawab sosial korporat CSR seumpamanya amat disambut baik di peringkat Dun dan harus diadakan secara berkala dari semasa ke semasa. Menurut beliau, warga sekolah terutama guru-guru juga berperanan untuk mengenal pasti dan menyenaraikan anak-anak murid yang diklasifikasikan di bawah golongan kurang berkemampuan untuk diberi bantuan. Beliau berucap demikian semasa menyempurnakan program penyampaian beg sekolah Back to School, anjuran Yayasan Pekema Sarawak di Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Song nombor 2 di Song pada Jumaat. Terdahulu, Timbalan Presiden Pekema Sarawak Tapah Atta memberitahu program penyampaian beg sekolah ini merupakan acara tahunan pihaknya yang tidak hanya disumbang ke sekolah-sekolah yang berada di Bandaraya Kuching semata-mata. Malah katanya Pekema turut menghulurkan bantuan kepada sekolah-sekolah yang terletak di pinggir bandar dan luar bandar khususnya, termasuk sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah kurang murid SKM. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan paparan program Kuching Cafe Morning yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Tugu Pahlawan Kuching pada pagi Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.